Assalamualaikum. Selamat sejahtera, Lima Dinamik. Okey, jumpa lagi. Okey, saya Cikgu Sharifah Aziah. Tahun ni saya ajar lagi kamu sains. Okey. So, untuk topik pertama, kita akan belajar tentang sistem rangka manusia, tentang tulang. Dalam badan kita ada banyak tulang Okey, jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 20. Okey, sama-sama sambil tengok video, sambil rujuk buku teks. Untuk topik ini sistem rangka manusia, apa yang kamu kena kuasai pertama, kamu mesti boleh menerangkan fungsi bahagian dalam sistem rangka manusia. Okey, dalam badan kita ni ada beberapa bahagian tulang-tulang utama dan setiap tulang-tulang tu dia ada fungsi masing-masing. Jadi kita kena tahu apa fungsi-fungsi dia. Okey, yang seterusnya kamu mesti boleh mengenal pasti bahagian tulang-tulang tersebut, okey, serta kedudukan sendi. Jadi aktiviti kita pada hari ini, okey, pertama kamu mesti boleh mengenal pasti, okey, kita akan mengenal pasti dan melabel bahagian rangka manusia, okey, bahagian tulang-tulang tersebut. Seterusnya, kamu kena boleh menyenaraikan fungsi sistem rangka utama manusia. Okey, dalam sistem rangka manusia, dia ada 5 bahagian Okey, dia ada 5 bahagian tulang-tulang tu. Yang pertama, kita tengok dekat atas sekali. Okey, dekat atas sekali ni, kat kepala kita ada tulang yang kita panggil sebagai tengkorak. Okey, tengkorak. Okey, seterusnya kita tengok bawah. Okey, dekat bawah, dekat dengan depan kita ni, okey, namanya tulang rusuk. Okey, tulang rusuk. Okey, seterusnya bahagian belakang badan kita ni. Okey, kat belakang badan kita, kita panggil tulang belakang. Okey, tulang belakang ni yang ni. Yang ni. Yang ni tulang belakang Okey, yang ni tulang rusuk. Yang ni tulang belakang. Okey, seterusnya ni dekat tangan ni. Okey, kat tangan kita ni kita ada tulang tangan. Okey, tulang tangan. Dan of course dekat bawah sekali kita ada tulang kaki. Okey, kita ulang semula Okey, bahagian-bahagian tulang dalam sistem rangka manusia. Okey, pertama tengkorak. Lepas tu tulang belakang, okey, tulang belakang, tulang rusuk, tulang tangan, akhir sekali tulang kaki. Tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki. Okey, tadi kita dah tengok bahagian-bahagian tulang dalam sistem rangka manusia. Okey, so tulang tu dia bukan semata-mata tulang saja dia ada fungsi, dia ada kegunaan dia. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa kegunaan setiap bahagian tulang-tulang tersebut. Okey, kita tengok gambar kat sini. Okey, gambar ni cikgu ambil daripada buku teks Okey, dekat atas kepala kita tadi ada tengkorak. Okey, tengkorak ni tengkorak. Okey. Apa fungsi tengkorak tu? Apa ada di sebalik tengkorak tu? Dalam kepala kita ada apa selain daripada tengkorak? Okey, kita tahu dalam kepala kita ada otak. Otak tu sangat penting perlu dijaga dengan baik. Otak tu sangat lembut. Kalau otak tu cedera, habis. Manusia memang tak boleh nak hidup dah sebenarnya. Dia tak boleh nak berjalan, dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak berfungsi dengan elok. Sebab tu pentingnya kita kena jaga otak. Jadi macam mana kita nak jaga otak? Itulah gunanya tengkorak kepala kita. Jadi, apakah fungsi tengkorak? Tengkorak melindungi otak daripada kecederaan. Okey, contoh kalau kita terhantuk ke kan, buah kelapa jatuh atas kepala ke kan. Jadi dengan adanya tengkorak tu keras. Okey, orang nak panggil keras kepala tu. Okey, tengkorak tu keras, dia dapat melindungi otak kita yang lembut tu daripada pecah, daripada cedera. Okey.
sekarang kita nak tengok pula apa fungsi tulang belakang kita. Okay, nah, tulang belakang kita ni. Okey, so tengok dekat dalam buku teks dengan slide cikgu. Okey, tulang belakang dia berfungsi untuk menyokong tubuh. Dia menyokong tubuh kita. Kita nak berdiri, kita perlukan tulang belakang tu. Tanpa tulang belakang tu, badan kita lembek, tak boleh nak berdiri tegak pun. Okey, tak boleh nak pusing kanan, tak boleh nak pusing kiri. Okay, itu fungsi tulang belakang untuk menyokong tubuh. Bagaimana pula dengan tulang rusuk? Tulang rusuk yang dekat sini ni. Okey, ingat balik masa darjah 4 kita belajar tentang sistem pernafasan manusia. Ingat lagi tak? Okey, kita bernafas guna apa? Kita bernafas guna peparu, betul tak? Okey, peparu kat dalam ni. Pentingnya peparu tu. Sebab kalau peparu tu rosak, kalau peparu tu tak boleh berfungsi dengan baik, kita pun tak boleh nak bernafas dengan sempurna. So bahayalah untuk kita, boleh mati tu kan. Okey, selain daripada peparu, dalam badan kita ni ada lagi banyak lagi organ dalaman. Okey, organ dalaman ni maksudnya apa, benda-benda yang lembut-lembut kat dalam tu, okey, yang mempunyai fungsi yang penting untuk badan kita. Okey, antaranya ialah jantung. Jantung ni dia mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Okey, kita ada perut, kita ada hati, itu semua organ dalaman. Lembut-lembut semuanya. Jadi apa fungsi tulang rusuk tu? Okey, dia ada kat depan ni, okey. Fungsi dia adalah untuk melindungi organ dalaman. Dia sama macam tengkorak tadi. Tengkorak dia melindungi otak daripada kecederaan. So kalau tulang rusuk, okey, dia melindungi organ dalaman seperti peparu, jantung, hati, okey, daripada kecederaan. Okey, akhir sekali tentang tulang tangan dengan tulang kaki. Apa gunanya tulang tangan dengan tulang kaki kita? Kita dah buat kerja macam-macam kan? Kita lari, kita lompat, kita angkat barang, apa semua tu. Bayangkan kalau tangan kita tak ada tulang, kaki kita tak ada tulang. Bayangkan badan kita macam cacing tu. Boleh tak kita nak angkat barang berat? Boleh tak kita nak naik tangga pergi naik kelas kita? Nak jalan kaki pergi kantin apa, tak boleh kan? Betul tak? Jadi apakah fungsi tulang tangan dengan tulang kaki? Okey, lihat sini. Fungsinya adalah, kegunaannya adalah menyokong tubuh dan pergerakan. Maksudnya dia ni, tulang kaki dengan tulang tangan ni, dia menyokong tubuh kita dan juga membolehkan badan kita bergerak. Tengok ayat dalam buku teks. Tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Kepentingan sistem rangka manusia. Kenapa sistem rangka manusia ni penting kepada kita? Kenapa perlu ada tulang-tulang? Kenapa kena ada tengkorak? Kenapa kena ada tulang tangan, tulang rusuk, tulang belakang, tulang kaki? Kenapa? Okay, lihat situasi. Situasi 1. Ketua kelas tu suruh bangun semua. Selamat pagi cikgu. Ni biasanya kalau tahun lepas Iswaran kan jadi ketua kelas kan. Okay. Kalau tak ada Iswaran, orang lain ganti. Okay. So bila cikgu masuk aja, of course kita kena berdiri. So bayangkan kalau kita tak ada tulang. Tak ada tulang belakang. Boleh tak kita berdiri? Okey, dia soalan dia. Apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Dalam situasi ini, ketua kelas suruh berdiri. Nak greet cikgu kan, nak bagi salam, nak jawab salam pun kat cikgu. Okey, jadi apa yang akan berlaku tanpa tulang dalam badan kita? Kita tak boleh berdiri. Okey, tengok pula situasi nombor 2 ni. Ada budak tu dia tengah duk bayangkan. Apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh kita ni, bentuk badan kita ni, kalau kita tidak ada sistem rangka? Bayangkan tak ada tulang kat dalam badan kita. Apa jadi? Cuba tengok kat dalam bubble, buih-buih okey, kat dalam gambar tu. Okey? Orang tu duduk melepek aja, lembek aja macam tu sebab tak ada tulang. Jadi kesan dia kat sini, apa dia? Tiada bentuk badan.
manusia tidak akan mempunyai bentuk badan. Macam kalau ada rangka, at least kita nampak ni, ni kat sini bahu. Kan? Ni tengkuk, leher. Okay? Kita boleh nampak kita punya bentuk badan kita tu. So, tanpa sistem rangka, manusia tiada bentuk badan. Situasi 3. Okey, perhatikan situasi 3. Ada 2 orang tengah duk main softball tu. Tiba-tiba bola tu terantuk kena dekat kepala orang tu. Apa yang akan terjadi kepada otak dia kalau tak ada tengkorak, kalau tak ada sistem rangka iaitu tengkorak tu? Apa jadi pada otak dia? Tentulah otak tu akan tercedera kan? Okey, dia akan luka, dia akan cedera. Okey, bahaya kepada manusia kalau otak tu tercedera. Jadi, kepentingannya melindungi otak kan tadi kan? Okey. Apa yang akan berlaku? Otak mudah tercedera. Situasi 4, situasi yang terakhir dia bagi, okey, ada orang lelaki ni dia jatuh tangga. Fahamlah kalau jatuh tangga tu tersembam lah, ada yang patah apa semua-semua kan? Okey, apa yang akan terjadi kepada organ dalaman kita ni kalau tidak ada sistem rangka? Macam yang kita belajar tadi, dalam badan kita ada organ dalaman. Organ dalaman seperti hati, perut, limpa, peparu, jantung. Semua itu adalah organ dalaman yang lembut. So bayangkan orang lelaki ni yang jatuh tangga ni, gedebuk nak duduk dekat atas lantai nanti jatuh tu. Kalau tak ada tulang lah, apa yang akan terjadi kepada organ-organ dalaman dia? Okay, kita tengok. Jantung, peparu dia, hati dia akan mudah tercedera. Maksudnya ni semua ni adalah organ dalaman lah. Akan mudah tercedera. Okey, tu saja yang kita belajar hari ni Okey, kita dah belajar tentang sistem rangka manusia. Okey, kamu dah belajar tentang 5 bahagian tulang utama dalam sistem rangka manusia. Okey, kita ada tengkorak, kita ada tulang belakang, tulang rusuk, tulang tangan dengan tulang kaki. Okey. Lepas tu kita belajar juga tentang fungsi atau kegunaan setiap tulang tu. Okey, tengkorak adalah untuk melindungi otak daripada kecederaan. Okey, tulang belakang untuk menyokong tubuh. Tulang rusuk untuk melindungi organ dalaman. Okey. Manakala tulang tangan dan juga tulang kaki menyokong tubuh dan juga membolehkan kita bergerak. Okey. Dan apa yang berlaku kalau tidak ada sistem rangka manusia dalam badan kita? Salah satunya adalah tentulah kita punya organ akan mudah tercedera. Okey. Badan kita tidak ada bentuk. Otak kita pun akan mudah tercedera. Jadi sistem rangka manusia ni sangat penting. Okay. Itu apa yang kita dah belajar tadi Sekarang ni masa untuk kita membuat latihan. Okay, latihan pengukuhan. Kamu boleh tengok buku teks sains muka surat 46. Okay, buku teks sains muka surat 46. Okay, latihan tak banyak. Okay. Latihan ni kamu buat dalam buku latihan Okey, salin yang dalam buku teks ni 2 soalan saja. Okey, soalan 1 tu kamu salin balik atau lukis balik yang tengkorak tu. Okey, dekat soalan 1. Kalau tak reti lukis, tekak je. Okey, lepas tu labelkan. Yang mana satu tengkorak, yang mana satu tulang belakang, tulang rusuk, tulang tangan dengan tulang kaki. Labelkan, namakan dia Okey, soalan kedua, senaraikan 4 fungsi sistem rangka manusia. Tadi cikgu dah terang dah 4 fungsi ataupun kegunaan sistem rangka manusia. So, kamu boleh tengok balik video ni. Kamu boleh ambil, kamu tulis kat dalam buku latihan. Okey. Jangan lupa, lepas saja kamu dah habis menjawab soalan tu, kamu tangkap gambar. Okey, tangkap gambar kerja kamu tu. Kamu letak dekat dalam Google Classroom. Kita ada Google Classroom untuk sains 5 dinamik kan. Okey.
Jadi kamu boleh letak dekat situ. Nah, cikgu akan sediakan satu tugasan dan ruangan untuk kamu letak kamu punya hasil kerja dekat situ untuk cikgu mudah nak bagi markah. Okey. Okey, sekian saja untuk kali ni. Okey, kita get ready untuk topik seterusnya. Lepas ni kita akan belajar tentang sendi. Okey, kedudukan sendi, maksud sendi serta fungsi sendi. Okey, dalam sistem badan manusia. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.